Kemudian memakai wangi-wangian, pakailah wangi-wangian, spray lah badan tu nak pergi, sebab apa? Sunnah kan. Wangi-wangian, zap dia capai mana yang sempat, bygone spray gitu. Pakai lain macam baru ni musim denggi dia tu kan. Kemudian menukar jalan ke tempat solat. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi SAW biasanya menukar atau berbeza jalan pergi dan pulang apabila hari raya. Maknanya dia pergi ikut jalan ni, balik ikut jalan ni. Macam itulah. Ada banyak ke jalan kat Kampung Kerawai ni, banyak. Banyak ikut semua jalan tu. Kemudian berziarah dan merapatkan hubungan baik sesama Muslim. Jangan sibuk dengan TV je. Jangan sibuk dengan handphone saja. Berhari raya tu, berhari raya ziarah menziarahi antara satu sama lain. Antara kesilapan yang biasa berlaku pada bulan Syawal, ni saya sentuh juga. Pertama, sentuhan, berjabat tangan antara lelaki dan wanita secara meluas ketika berziarah rumah jiran dan rakan. Kan, hati-hati. Tapi Ustaz, macam mana kalau orang yang tak tahu, dia tu tak pastilah, nampak macam perempuan tapi saya tahu dia bukan. Itu kau tampaklah, banyak cerita kan, banyak cikadak kan. Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Senapang lah kan. Aduh, pening kepala. Macam mana tak pening? Dekat KLA dia pakai jubah sampai ke Kaabah pakai telekuk. Tak pening ke? Tapi itu bukan orang Malaysia lah. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah dengar. Kemudian aurat dan ipar duai. Kita aurat jaga, ipar duai tak jaga aurat tersatu sama lain dalam rumah. Kadang-kadang itu juga adalah aurat dia. Ada aurat dia sepupu dengan sepupu. Mana boleh? Jaga. Ya. Termasuk juga tidur secara terbuka di ruang tamu tanpa menutup aurat, sehingga membolehkan abang ipar atau adik ipar lelaki melihat aurat yang terdedah. Allahu Akbar. Sedekah ya tuan-tuan. Ya, sedekah. Kemudian wangian wanita. Kaum wanita memakai wangian dan solekan ala artis di musim perayaan, lalu keluar dari rumah mendedahkan diri mereka kepada lelaki bukan mahram. Bakapuh wadah itu. Tahu, kalau tampar tu puff. Macam tu lah. Jangan beria sangat. Dekat rumah kau tak macam tu. Dekat rumah muka tak boleh belah. Tapi dekat luar kau bukan main lawa untuk laki orang. Jangan buat. Bolehlah tapi janganlah berlebih-lebihan. Beli perfume Samsul Debat kejap lagi. Yang tu tak berlebih-lebihan, sedap bau dia, tahan lama, dan dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Macam tu kan. Tapi tinggal berapa botol aja rasanya. Dah banyak laku kat tempat lain tadi. Ya. Kemudian pakaian wanita jangan. Wanita, lelaki pun sama. Jangan mendedahkan yang tak sepatutnya didedahkan. Ya. Kadang-kadang lelaki tu kat rumah dia buka baju macam tu, relax. Mentang-mentang dia dah pergi gym, badan sadar, dengan bangga menutup menunjukkan pusat Islam. Pusat orang Islam kepada dia. Tak payah Dan begitu juga di kubur, berkumpul beramai-ramai di kubur hingga duduk atas kubur orang lain. Jangan ada tu. Dengan membaca Yasin, dengan alasan untuk baca Yasin agak panjang dan meletihkan jika berdiri. Sebenarnya boleh tak pergi kubur hari raya ni? Pula koma pula tu. Tadi elok golak, tanya dah tak boleh jawab dah. Boleh tak baca Yasin di kubur? Boleh tak pergi ziarah kubur pada hari raya? Boleh, pergilah, tapi jangan sampai mewajibkan. Itu je. Pergi daripada sekarang boleh pergi. Bulan puasa pergi, jangan tunggu pagi raya je. Pagi raya boleh pergi? Boleh, tapi jangan sampai tahap wajib. Nak pergi, tak, kita pergi raya kedua. Tak boleh pergi pertama, raya kedua kena pergi. Seolah-olah wajib pula raya kedua tu. Sebab kan kadang-kadang ada setengah kampung dia buat hari kedua tu berkumpul kat kubur tu, buat tahlil ramai-ramai. Tak ada masalah, pergilah buat. Jangan baca Yasin. Tak ada zaman Nabi. Nabi tak ajar baca Yasin, dia kata. Contohlah. Nabi tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Baca WhatsApp. Baca je lah, nak baca. Kalau nak rajin, nak ngaji satu Quran lagi baik. Tak ada masalah, baca lah. Jadi
Jangan sampai duduk. Kalau imam ikut menurut mazhab Syafi'i tak boleh langsung. Memang tak boleh langsung. Kan? Jangan kita duduk bertinggung dekat kubur orang lain. Jangan. Dahlah duduk kat kubur dia, kita sedekah untuk kubur lain. Kenapa kau lepak kat kubur aku? Kan? Bagilah Fatihah ke, bagi orang lain tak bagi kat dia. Contohlah. Kan? Tu sebab bila kita bagi salam dekat kubur ni, kita lalu dekat kubur, Assalamualaikum ya ahli kia. Sebut dia macam tu. Jangan sebut Assalamualaikum ya ahli kubur, tu kan. Kasar tau. Dia tahu dah dia duduk kat kubur tu, tak payah kau beritahu. Faham tak? Kemudian meninggalkan solat kerana selalu sibuk beraya. Tinggal solat. Dia balon lamang tu 3 batang dengan buluh-buluh sekali. Sampai terlupa nak solat. Kemudian dosa bertempoh, iaitu kembali melakukan dosa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Itu sebab saya katakan tadi, Ramadan ni bulan yang dirindui, bulan yang dapat kawal kita. Sebab Ramadan ni aspirasi dia ada 3. Pertama, menginsafi orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Dengar cerita tadi dekat Salak Manggis tadi, kita dengar pun kita dah sedih. Bayangkan paris pinggang, dia nak beraya apa? Dia fikir, dahlah diumumkan mungkin Isnin, lagilah sedih kawan tu, tak sampai surut air ni rasa. Contohlah, bayangkanlah kesedihan orang kan. Bayangkan ada orang kurang nasib baik berbanding kita. Yang kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan pemaaf, kejujuran dan bertolak ansur. Itu 3. Dan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ni terlalu banyak yang telah disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelum ni yang datang ke masjid ni, yang tak perlulah saya ulang lagi. Jadi sewajarnya Ramadan ini menjadi Ramadan yang dirindui. Dan sampailah ke hari ini, jangan tinggalkan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Sesungguhnya Allah Allah Maha Mengampun, kau suka pada keampunan, keampunilah dosa kami ni. Mintalah ke Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah. Sebab Nabi, bagaimana satu riwayat Nabi naik ke mimbar, pada ketika itu Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa kau amin ya Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang berdoa. Sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berdoa dan aku aminkan. Salah satu daripada doanya, binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil peluang ini. Bukankah telah diberitahukan dalam satu hadis, sesungguhnya setiap orang yang melakukan amal kebaikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hinggalah 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah sendiri bagi ganjaran. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Ada orang tak happy berbuka, dah masuk azan dah, Allah dah masuk ke? Kejap lagi tak boleh ke? Oh, tak ada orang macam tu kan. Kadang-kadang asal pernah minum, banyak punya marah, kenapa azan cepat sangat? Tengoklah jam tu, handphone ni kita boleh tengok kan. Lui, azan asar dah buka apa ke gila takkan tak tahu kan. Contohlah, yang tak sengaja tu tak boleh buat apalah. Dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, kalau dia mati pada Ramadan, happy dia sebab pintu syurga sedang dibuka untuknya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi di sisi Allah. Jangan kau harahkan mulut kau tukar orang, ada bau kasturi tu, bau kau, bau baeng dia katakan. Kata budak KL lah, kata budak KL. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia. Jadi saya harap jangan sawit, kalau boleh panggillah lepas raya, supaya lepas ceramah boleh terus makan lagi. Ni bulan puasa ni kan nak buat macam mana?
Bulan puasa baru nak panggil. Time orang dah start jam lah tu, panggil aku kan. Tak adalah. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Rasanya cukuplah setakat itu ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa kan? Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan ya. Jadi budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cukup sekadar itu. Jadi sebelum saya akhiri ceramah saya, sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana ada meja ajaib. Kat luar mana? Ada meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Barang tu bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Kan kau main sahur buat balik kan tu, kena cakap dulu. Relax, dia buat balik macam tak salah kan, kena cakap tu. Yang pertama minyak wangi tadilah. Minyak wangi, ada minyak wangi cantik, bekas dia. Macam saya kata tadi, tahan bau dia. Dia satu bau Danish dan bau Aisyah. Tapi jangan risau, dia unisex, dua-dua boleh pakai. Kalau bau ni, yang dekat saya ni bau Aisyah. Saya suka pakai bau Aisyah. Bau dia lembut sikit. Danish tu pun tak adalah keras sangat, tapi saya sukalah. Kemudian itu lambang kebijaksanaan wanita. Sebab isteri saya bancuh sendiri. Bukan sebab dia bancuh tu, yang bijak tu. Modal suami untung semua dia. Macam tu lah. Kemudian ada kurma. Ada sikit lagi ada kot kurma. Kurma ni tu yang terakhir lah tu, yang bawa ni. Iaitu kurma Ajwa Alia, kurma Syafawi, kurma Maryami. Kurma ni yang bagusnya, bezanya dengan tempat lain, kurma tu adalah merupakan tuaian yang terbaru. Maknanya tuai, petik, bungkus packaging dekat Madinah, terus bawa ke Malaysia. Tadi memang sedap lah rasa dia. Cuma siapa yang beli, minta tolong WhatsApp nama, alamat dengan nombor telefon dekat nombor telefon yang kita akan bagi, atau tekan link yang kita sediakan. Sebab pada bulan Mei ni, awal bulan Mei dia akan buat cabutan bertuah. 10 pemenang akan dapat wang tunai RM1,000 dan 2 pemenang akan dapat tiket umrah percuma. Manalah tahu ada rezeki. Orang Sungai Kerawai ni mana tahu kan? Kampung Kerawai, Sungai Kerawai pula. Kampung Kerawai ke apa? Kampung Sungai Kerawai. Okey. Dan begitu juga yang ketiganya, produk yang tengah viral, saya tak tahu cukup ke tidak. Ramai sangat yang beli. Memang insya-Allah cepat kesannya, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Saya ulang boleh? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Orang perempuan dia macam blur sikit. Madu apa tu? Macam tu Madu yang diizinkan tu maksudnya madu lebah. Yang mana susu kambing ni, yang pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Sungai Kerawai. Dia tak pakai kambing Teluk Intan. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Siapa yang semayang kat kursi tu boleh cuba. InsyaAllah cepat baik. Imam Masjid Palung 12 6 bulan semayang kat kursi. Memang cepat baik. Kemudian baik untuk orang yang gastrik teruk, gastrik, GERD, pedih hulu hati. Minum pagi sekali cukup. Pekat-pekat bancuh, insya-Allah sampai petang perut tak masuk angin. Siapa yang bangun pagi sahur malah nak makan nasi, malah nak makan lain, ambil buah kurma 3 biji, minum susu ni, insya-Allah okey. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, tapi tolong jangan buat mandi, minum. Dia kata kulit bantai pula putih budak tu, mandi je susu kambing tu tak payah. Ya, minum. Kemudian baik untuk orang perempuan yang hormon dia merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Kalau minum datang dia balik rezeki lah Tuan Haji, ya. Tapi memang baik, terutamanya perempuan yang pregnant, perempuan yang mengandung. Sebab baby hari ni lahir, kebanyakannya 90% dia akan kena jaundice, demam kuning. Minum daripada awal, insya-Allah okey. Jadi dia baik juga untuk diet.
Siapa nak diet minum tu. Tapi kalau minum tapi mata darah macam tu banyak memang tak akan dapat kurus dah. Hari ni kita offer beli satu yang minyak wangi RM35 saja. Yang susu kambing ni kita offer beli satu RM45, tapi kalau beli dua RM90. Macam sama tak payah dia kata. Tak adalah, beli satu RM45, beli dua RM80. Tak bawa duit tak apa, boleh transfer. Balik karanglah transfer pun boleh. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Nak buat macam mana? Saya redha je lah macam mana tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.